Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama dan selamanya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita salat maghrib secara berjemaah. Seterusnya berniat i'tikaf di dalam rumahnya sambil-sambil kita mendengar tausiah daripada penceramah jemputan kita pada malam ni, iaitu Dr. Umar Muhammad Nur selaku pensyarah USM. Kita jemput khas untuk ceramah pada malam ni sempena dengan bulan kemerdekaan, dan tajuk yang diberikan kepada Dr. Umar adalah Merdekakah Aku? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh doktor dapatlah kita mengambil manfaat, iktibar, pengajaran, pelajaran dan sebagainya untuk dijadikan panduan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia membuat manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Tempat dan ruang serta masa kami sediakan kepada Ustaz Doktor untuk menyampaikan tausiah pada malam ini. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan waliyatafadhal ma'jura. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji dan kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang dan kesempatan dan panjang usia serta kesehatan agar kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, dan berusaha untuk mengumpul dan memperbanyak bekalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sunnah agar menjadi ikutan dan tauladan kita di dalam kehidupan, juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkatan, ilmu yang bermanfaat dan juga kekuatan untuk melaksanakan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas peluang bersilaturahim kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam sebuah majlis dan tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini
ditulis sebagai amalan ibadah, dan juga ditulis sebagai satu iktikaf, dan juga ditulis sebagai satu usaha kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi pengikut umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Hal itu adalah karena menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang paling besar. Karena dengan menuntut ilmu, dengan memiliki pengetahuan berkenaan dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci untuk kita tinggalkan, insya-Allah dia menjadi satu modal utama yang akan membuat kita menjadi umat yang terbaik. Dia menjadi salah satu asas yang terutama untuk kita menjadi mukmin yang terbaik, dan mudah-mudahan juga suatu hari akan melayakkan kita untuk menjejakkan kaki kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sempena bulan kemerdekaan, kita akan berbincang berkenaan dengan kemerdekaan. Dan tidak berapa lama lagi, berapa hari lagi sahaja kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Dan kemerdekaan tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, sama ada kita sebagai seorang warga ataupun sebagai seorang yang tinggal di Malaysia ini, ataupun kita sebagai seorang mukmin dan muslim yang berusaha untuk meningkatkan amalan ibadah kita agar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah karena tanpa kemerdekaan kita tidak akan senang melaksanakan ibadah. Tanpa kemerdekaan kita akan sukar melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Tanpa kemerdekaan kita akan sukar melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah kehendaki untuk kita laksanakan, dan tanpa kemerdekaan kita akan sukar untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang mukmin yang ingin selalu berada di atas jalan yang benar menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh yang demikian, memang kemerdekaan adalah satu nikmat yang perlu disyukuri. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan anugerah dan nikmat yang sangat besar ini. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syukur tersebut mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan. Dan mudah-mudahan dengan syukur nikmat ini bahkan Allah tambahkan agar kita menjadi lebih baik lagi pada masa akan datang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbincang berkenaan dengan kemerdekaan ni, kita nak coba untuk membawa perkara ini kepada yang lebih, kepada perbahasan yang lebih fundamental lagi, yang lebih asas lagi. Apa sebenarnya merdeka? Apa sebenarnya maksud daripada merdeka tu, kemerdekaan tu? Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan ni? Nah, secara mudahnya kita boleh mengatakan bahawa kemerdekaan adalah bagaimana kita melepaskan diri kita daripada ikatan dan belenggu yang selama ini membelenggu kita. Melepaskan diri kita daripada penjajahan, dan melepaskan kita daripada semua ikatan-ikatan yang selama ini menyekat pergerakan kita. Jadi orang yang merdeka maknanya adalah dia tak ada ikatan yang mengikat diri kita, yang mengikat diri dia. Tak ada sesuatu yang dapat menghalang dia untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak dia. Jadi orang yang merdeka maknanya adalah dia nak melakukan apa saja bebas. Tak ada halangan, tak ada sekatan, tak ada sesuatu yang membelenggu diri dia, tak ada sesuatu yang menghalang dan mengikat diri dia. Dan orang yang tidak merdeka maknanya adalah orang yang setiap kali melakukan sesuatu, setiap kali ingin melakukan sesuatu, ada saja halangan yang menghalangi dia. Ya tak? Orang yang tidak merdeka maknanya adalah saya nak pergi ke kanan tapi tak boleh. Saya nak pergi ke kiri tapi tak boleh.
saya nak naik ke atas, tak boleh. Itu namanya orang tak merdeka, tuan-tuan. Orang yang merdeka adalah saya nak pergi ke kanan, semua terbuka, tak ada sesiapa yang menghalangi kita. Saya nak pergi ke kiri pun semua terbuka, tak ada sesiapa yang menyekat diri dia. Nah, itu namanya merdeka, tuan-tuan. Orang yang merdeka, orang yang bebas, ingin melakukan apa yang dia kehendaki tanpa sekatan dan tanpa halangan sama sekali. Soalannya adalah, apabila kita kembali kepada diri kita sebagai seorang Muslim, adakah seorang Muslim tu betul-betul merdeka tanpa ada sekatan sama sekali ataukah tidak? Adakah kita boleh menikmati satu kemerdekaan yang mutlak, yang bebas, yang sempurna tanpa ada sekatan sama sekali ataukah tidak? Tentu saja, tuan-tuan, kita akan menjawab sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh merdeka secara mutlak macam tu. Ada sekatan-sekatan tertentu, ada halangan-halangan tertentu, paling kurang pun ada hukum hakam dan aturan-aturan tertentu yang tidak boleh kita langgar. Betul tak? Nah, itu sebabnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan dia adalah surga bagi bagi orang-orang yang kafir. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Sebab seorang mukmin, tuan-tuan, dia terikat dengan pelbagai aturan-aturan, sama ada aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang halal, ada yang haram, betul tak? Ada perkara yang kita kena tinggalkan, ada yang perlu kita laksanakan dan lain sebagainya. Belum lagi hukum hakam berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang warga negara yang baik. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tak boleh dilakukan. Ada juga hukum hakam yang berkaitan dengan tata susila sebagai seorang manusia yang hidup di dalam kalangan masyarakat. Ada perkara yang boleh kita lakukan dan ada yang tak boleh kita lakukan. Nah, bagi seorang mukmin ada perkara-perkara yang tak boleh dia lakukan. Dia tak boleh bebas begitu saja, apa yang saya nak, apa yang saya kehendaki saya boleh laksanakan. Tak. Sebagai seorang mukmin dia kena ambil pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Antaranya, kalau saya nak melakukan ni boleh ke tak boleh dalam pandangan syarak kita. Halal ke tak halal? Kalaupun halal, kira-kira pandangan masyarakat macam mana? Boleh ke tak boleh? Kira-kira mereka pandang saya baik atau buruk kalau saya melakukan perkara ni, dan lain-lain sebagainya. Berbeza dengan orang yang tidak ada agama, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak ada agama atau istilah dia kafir, bebas dia nak melakukan apa saja. Dia nak melakukan perkara ni, tak ada aturan agama yang dia perlu ambil kira. Saya nak melakukan ni, saya nak buat macam ni. Bahkan sekarang kita sudah dengar dan kita sudah tengok, tuan-tuan, bagaimana di dalam masyarakat dunia ni sudah banyak dorongan-dorongan atau sudah banyak istilahnya tuntutan-tuntutan untuk membenarkan perkara-perkara yang sangat buruk di kalangan agama kita dan juga sangat buruk di kalangan masyarakat kita. Alhamdulillah di Malaysia kita belum ada lagi perkara macam tu. Ya kan, tapi apabila kita tengok negara-negara luar sana, mereka berusaha untuk membenarkan perkawinan laki-laki dengan laki-laki, misalkan perkawinan perempuan dengan perempuan. Mereka bebas nak melakukan apa saja. Kenapa? Sebab tak ada aturan-aturan yang perlu mereka endahkan. Mereka tak perlu tengok Allah suka ke tak suka perkara ni. Mereka tak perlu tengok ini disukai, dimurkai oleh Allah ke atau tak. Ini dipandang baik oleh masyarakat atau ke tak. Mereka tak peduli, tuan-tuan. Mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka inginkan, itu yang akan mereka lakukan.
Mereka tak ambil kira dengan pelbagai aturan ataupun sekatan-sekatan yang ada yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, berbeza sekali lagi antara seorang mukmin dengan orang yang bukan mukmin. Justru orang mukmin hidup di dunia ni, dia akan hidup macam berada dalam penjara. Dia kena kekang, dia kena ikat hawa nafsu dia. Dia kena atur keinginan dan niat dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita suka tidak boleh kita buat kalau Allah tak suka. Apa yang kita benci kita kena buat kalau Allah suruh. Itu adalah orang mukmin, tuan-tuan. Dia kena ikat dan dia kena penjara diri dia di dalam satu penjara yang telah diciptakan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya untuk mendapatkan kebaikan bagi di dunia dan di akhirat. Nah, justru kehidupan seorang mukmin adalah kehidupan yang kena selalu mengikat diri dia dengan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh merasa diri dia bebas sebebas-bebasnya. Tak. Mukmin tahu ada aturan-aturan yang mesti dia ikuti, dan mukmin tahu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilepaskan. Nah, justru apabila seorang mukmin tinggal di dunia selama puluhan tahun, ada yang Allah bagi dia hidup sampai 40 tahun, ada yang Allah bagi dia 70 tahun, ada yang 80 tahun, 90 tahun dan seterusnya. Dan sepanjang hidup tersebut dia kena kekang, dia kena ikat hawa nafsu dia. Banyak perkara-perkara yang dia diinginkan tapi kena ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kemerdekaan yang sebenar-benarnya, kemerdekaan yang benar-benar merdeka dialami seorang mukmin adalah apabila dia meninggal dunia. Ya tak? Apabila seorang mukmin meninggal dunia, pada saat itulah dia akan merdeka semerdeka-merdekanya. Dia akan bebas daripada semua ikatan. Dia akan bebas daripada semua perkara yang selama ini menghalangi dirinya. Nah, ini kelebihan orang mukmin ketika meninggal dunia, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba ada sebuah jenazah berlalu di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda lalu melihat jenazah tersebut dan baginda berkata, mustarih wa mustarahun minhu, kata Nabi. Jenazah ini sama ada dia berehat ataupun orang lain yang berehat daripada dia. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud mustarih wa mustarahun minhu? Wahai Rasulullah, apa maksudnya orang ini berehat ataupun orang lain yang berehat dengannya? Nabi menjawab, orang yang meninggal dunia ini ada dua kemungkinan sahaja. Sama ada dia mukmin ataupun dia kafir. Adapun orang mukmin, kata Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillahi azza wa jal. Kalau seorang ini adalah mukmin, maka dia telah rehat daripada kepenatan dunia, rehat daripada kesusahan dunia untuk masuk kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, orang mukmin, orang yang meninggal dunia ni ada dua kemungkinan saja. Sama ada dia mukmin ataupun kafir. Orang mukmin dia keluar daripada dunia macam dia terlepas daripada penjara. Macam dia baru saja dibebaskan daripada tempat yang sangat sempit, tempat yang paling susah, tempat kita gundah gulana, tempat kita rungsing, kepada tempat yang bebas, bersih, luas dan penuh kegembiraan. Masya Allah, ini orang-orang meninggal dunia ni, tuan-tuan. Dalam hadis lain kita pun diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa dia akan dapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa ketika azan maghrib. Kegembiraan yang kedua adalah ketika dia meninggal dunia.
Kenapa baginda Nabi sebutkan orang yang berpuasa? Sebab orang yang berpuasa ni tuan-tuan, sepanjang hari dia menahan hawa nafsunya. Betul tak? Sepanjang hari dia tak makan, walaupun ada keinginan yang sangat besar untuk makan. Sepanjang hari dia tinggalkan minum, walaupun dia haus sehaus-hausnya. Sepanjang hari dia tahan hawa nafsu dia, walaupun ada keinginan untuk melakukan hawa nafsu tersebut. Dia tahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti balasannya adalah awak akan dapat kegembiraan yang sangat besar. Pertama, ketika berbuka puasa bebas awak makan sebanyak-banyaknya. Betul tak? Kita buka puasa nak makan apapun silakan, halal, tak ada halangan sama sekali. Dan satu lagi kata Nabi, kegembiraan yang lain adalah ketika meninggal dunia. Orang yang berpuasa sepanjang hidupnya, maka dia berbuka ketika meninggal dunia. Sebagaimana orang yang berpuasa 1 hari penuh, dia akan berbuka ketika azan maghrib. Sebagaimana kita happy dan gembira ketika azan maghrib, begitu juga kegembiraan kita bahkan lebih besar lagi apabila kita meninggal dunia. Masya Allah nih tuan-tuan, kegembiraan kita boleh rasakan sekarang nih. Bagaimana ketika azan maghrib ditunggu-tunggu, selepas kita penat berpuasa, selepas kita penat menahan hawa nafsu, selepas kita penat menahan lapar dan dahaga, maghrib menjadi satu poin yang paling membahagiakan untuk kita. Betul tak? Nah, pada saat kita meninggal dunia macam tu juga. Kata Nabi, Nabi janjikan macam tu. Nabi janjikan macam tu, dan janji baginda Nabi tak akan salah. Kalau kita betul-betul puasa di dunia ni, sepanjang hidup kita berpuasa. Maksud saya puasa di sini adalah tuan-tuan bukan puasa makan dan minum, akan tapi kita puasa daripada mengikuti hawa nafsu tersebut. Kita nak penjara diri kita sepanjang hidup kita. Kita penjara hawa nafsu kita. Kita tahan lidah kita daripada melakukan perkara yang haram. Kita tahan mata kita daripada melakukan perkara yang haram. Kita tahan telinga kita daripada melakukan perkara yang haram. Kita tahan seluruh anggota tubuh kita daripada melakukan perkara yang haram. Ingat kata Nabi, nanti ketika meninggal dunia macam kita berbuka. Atau dalam konteks kita sekarang, nanti ketika kita meninggal dunia, kita akan merayakan kemerdekaan kita yang sebenar. Kita akan merdeka daripada seluruh kepenatan tu. Kita akan merdeka daripada seluruh perkara yang pahit dan sukar sepanjang hidup kita. Dan semua kesukaran akan berganti dengan kegembiraan. Masya Allah. Itu sebabnya baginda sekali lagi mengingatkan, ada jenazah yang ketika meninggal dunia macam orang rehat. Atau dalam bahasa kita sekarang mungkin ada sesetengah jenazah ni, kalau dia meninggal dunia macam orang pergi bercuti. Macam kita ni tuan-tuan kan, ada sesetengah kita bekerja sepanjang tahun. Bekerja sepanjang tahun, hari-hari kena masuk office dia. Hari-hari kena pergi kerja, keluar gelap, balik gelap. Tak apalah, sepanjang tahun saya penat-penat kerja. Kenapa? Nanti hujung tahun, bulan Disember, saya nak plan bercuti. Saya nak bawa keluarga saya, kita beli tiket kapal terbang, pergi ke mana tempat yang cantik, Langkawi dan lain sebagainya. Saya bercuti 7 hari di situ misalkan. Bebas, tak perlu lagi pergi kerja. Bebas, tak perlu lagi layan customer. Bebas, tak perlu lagi layan karena kawan-kawan kita di dalam office dan lain-lain sebagainya. Saya nak relax saja selama 7 hari tersebut. Saya nak bercuti. Nah, begitu juga ada orang yang meninggal dunia macam tu. Orang sedap bercuti ni tuan-tuan, orang sedap bercuti dan berehat kalau dia sudah melaksanakan kerja all out. Betul tak? Semakin kita penat bekerja, rehat kita sedap. Itu sebabnya makan paling sedap kalau kita tengah lapar. Betul tak? Semakin kita lapar, makan kita sedap. Tanpa lauk pun tak apa, makan pun sedap. Begitu juga kita sedap tidur kalau kita penat melakukan aktiviti fizikal kita. Betul tak? Ada orang exercise, lari-lari dan lain sebagainya, nanti tidur dia sedap. Kenapa? Badan penat. Nah, begitu juga ada orang yang meninggal dunia sedap
macam orang berehat, macam orang melaksanakan dan mendapatkan kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya adalah kalau dia boleh melaksanakan sepanjang hidupnya semua hawa nafsu ditahan untuk mengikut perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang mukmin. Mereka, kata Nabi, yastarih, akan berehat ketika meninggal dunia. Kenapa? Saya sudah penat melaksanakan semua perintah Allah, menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup saya. Sekarang saatnya untuk berehat. Yastarih. Adapun ada lagi kumpulan yang lain, manusia yang lain, kata Nabi, mustarahun minhu wa wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Adapun orang-orang yang kafir, yaitu orang yang mengikutkan hawa nafsu dia sepanjang hidupnya di dunia, orang yang merdeka sepenuhnya ketika hidup di dunia, tak ada aturan-aturan yang mengatur dia, tak ada sekatan-sekatan agama yang menghalangi hawa nafsu dia. Ketika meninggal dunia, apa yang berlaku? Bukan dia rehat, orang lain yang rehat daripada dia. Orang akan kata, alhamdulillah mati juga orang tu. Kenapa? Hari-hari penat kalau ada dia. Campur dengan orang lain, kata-kata dia buruk. Campur dengan kawan-kawan, kawan-kawan pun kena sabar je, melayan karenah dia. Akhirnya meninggal dunia, kata Nabi, orang lain semua bersorak-sorak, gembira karena dia meninggal dunia. Bukan hanya manusia yang bergembira. Kata Nabi, yastarihu minhul ibad wal bilad. Manusia happy karena dia meninggal dunia. Bahkan negeri semua, satu bandar happy karena dia meninggal dunia. Wasyajaru wad dawab, bahkan pokok-pokok dan hayawan-hayawan pun happy melihat dia meninggal dunia. Soalan kita, kenapa haiwan happy melihat orang kafir meninggal dunia? Sebab tuan-tuan, karena dosa satu orang, kadang Allah turunkan azab kepada semua orang, termasuk kepada hayawan-hayawan. Sebagai contoh, karena dosa yang dilakukan oleh orang yang banyak melakukan zina misalkan, orang yang banyak melakukan riba misalkan, Allah turunkan kemarau, panas, susah hujan, air sukar didapatkan. Bukan hanya menimpa manusia saja, tapi hayawan pun kena susahnya, tumbuh-tumbuhan pun kena susahnya. Kenapa? Karena orang yang macam ni. Justru kalau dia meninggal dunia, semua manusia happy, alhamdulillah dia meninggal dunia. Ada juga hayawan yang happy, alhamdulillah, orang yang selama ini membuat kemarau ni menimpa kita meninggal dunia, alhamdulillah. Nah, ini ada dua kemungkinan antara manusia yang meninggal dunia ni, antara yang rehat ataupun orang lain yang rehat daripadanya. Nah, dengan demikian tuan-tuan, kita boleh ambil kesimpulan bahawa kehidupan kita di akhirat nanti adalah ditentukan dengan kehidupan kita di dunia ini. Siapa yang manusia yang hidup dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang terikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin senang hidup dia nanti di akhirat. Nah, justru para ulama selalu mengatakan manusia yang paling pandai, aqalun nas, manusia yang paling pandai, manusia yang paling cerdas, yang paling bijak, siapa dia? Dia adalah az-zuhad, yaitu orang yang zuhud. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, tuan-tuan. Kalau siapa yang belajar mazhab Syafi'i, dia akan tahu Imam Syafi'i pernah berkata, sekiranya ada orang kaya meninggal dunia, lalu dia berwasiat, harta saya bagi kepada orang yang paling bijak. Kita bagi kepada siapa? Kata Imam Syafi'i, bagi kepada orang yang paling zuhud. Sebab orang yang paling zuhud adalah orang yang paling bijak. Soalan kita, siapa orang yang paling zuhud ni? Siapa? Apa maksud zuhud ni? Zuhud, tuan-tuan, maknanya adalah dia tahu bahawa dunia, bahawa akhirat lebih mulia daripada dunia. Itu adalah makna zuhud.
Jadi orang yang sedar bahawa akhirat lebih baik daripada dunia, maka dia adalah orang yang paling zuhud, orang yang zuhud. Jadi dia bekerja untuk akhirat lebih daripada dia bekerja untuk dunia. Dia hanya merasa dunia ini hanya sementara saja. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan berakhir. Kenikmatan yang ada di dunia ini kenikmatan yang sementara. Akan tapi kenikmatan di akhirat itulah kenikmatan yang paling utama dan selama-lamanya. Siapa yang yakin dengan perkara tersebut, lalu dia menyusun hidup dia dengan agenda yang sedemikian, maka dia masuk dalam kategori zuhud atau zahid. Ya kan? Orang selalu kata, ingat, zuhud ni maknanya tinggalkan dunia. Zuhud ni maknanya hidup miskin. Zuhud ni tak punya rumah besar, tak punya kereta besar, tak punya jawatan apa-apa, tinggal di hutan ataupun di gunung-gunung sana. Salah, bukan macam tu tuan-tuan. Zuhud bukan meninggalkan dunia. Zuhud maknanya adalah dia pegang dunia di tangan, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Justru apabila dunia lepas daripada tangannya, dia tak sakit hati. Kenapa? Sebab dunia tak pernah berada di hati dia. Dunia hanya berada di tangan dia. Nah, justru apabila kita berbincang tentang zuhud dalam sejarah umat Islam ni, ramai kalangan-kalangan yang disebut sebagai orang yang paling zuhud di dunia. Orang yang paling zuhud di dunia. Dan kalau kita tengok senarai-senarai orang yang paling zuhud dalam sejarah Islam, kita akan nampak kebanyakan mereka bukan orang yang tak punya apa-apa, orang yang miskin, orang yang tak punya rumah dan lain sebagainya. Tak. Sebaliknya, orang-orang dalam senarai zuhud ni, mereka kadang adalah orang yang punya jawatan paling tinggi di dalam negara. Kadang mereka adalah orang yang paling kaya di negeri mereka. Sebagai contoh tuan-tuan, ada orang pertama setahu saya yang menulis satu kitab bertajuk Az-Zuhud. Kitabuz Zuhud adalah kitab yang paling pertama ditulis berkenaan dengan zuhud. Siapa dia? Dia adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ni siapa? Abdullah Mubarak tuan-tuan meninggal pada tahun 181 Hijrah, di zaman tabi'in lagi, di zaman tabi'in. Dan beliau ni adalah orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya. Dia adalah businessman yang sangat berjaya. Beliau berasal dari kampung satu negeri bernama Hind. Sekarang ni Hind masuk dalam kawasan Afghanistan. Ya kan? Afghanistan dulu pernah menjadi satu negeri yang sangat kaya, tuan-tuan. Tahu, sekarang kita jangan tengok Afghanistan sekarang ni, itu adalah selepas invasi atau penjajahan daripada Rusia, kemudian Amerika dan lain sebagainya. Dulu Afghanistan pernah menjadi satu pusat budaya, pusat tamadun yang sangat hebat. Ramai para ulama di situ, ramai tokoh-tokoh besar di situ, dan salah seorangnya adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak ni. Dan Abdullah Ibnul Mubarak sekali lagi dia sangat-sangat kaya. Sangat kaya. Saya rasa lebih kaya daripada Bill Gates sekarang ni. Orang sangat kaya. Dia punya bisnes, tuan-tuan, ekspor dan import. Dia bawa barang daripada Afghanistan datang ke Hijaz. Hijaz ni kawasan Mekah dan Madinah. Dan dia beli barang-barang dari Mekah, Hijaz, lalu dijual di Afghanistan. Macam mana orang yang kaya ni, orang yang businessman ni, dikenal menjadi masuk dalam list kategori orang paling zuhud di dunia? Kalau dia masuk dalam list majalah Forbes misalkan, tuan-tuan, bisnes majalah yang khas mensenarai orang paling kaya di dunia, kita tak heran, betul tak? Oh, dia orang kaya masuk dalam majalah Forbes, okeylah, tak heran. Akan tapi dia orang kaya, businessman berjaya, CEO terhebat di zaman dia, masuk dalam list orang paling zuhud. Ni yang kita kena tanya, macam mana dia boleh buat macam tu, betul tak? Dia ni, tuan-tuan, adalah orang yang sangat kaya, tapi sekali lagi dia punya wawasan dan juga cara pandang berbeza dengan orang-orang kaya pada hari ini. Kebanyakan orang nak kaya pada hari ini, kalau kita tengok
skim-skim yang ditawarkan untuk macam mana nak kaya, semuanya adalah menunjukkan kehidupan mewah, kereta besar, rumah besar dan lain sebagainya, nak tunjuk riak kepada orang lain, betul tak? Akan tapi Abdullah bin Mubarak, cara pandang dia berkenaan dengan kekayaan berbeza. Beliau punya pandangan kekayaan ni perlu dipegang, perlu dimiliki, tapi untuk kita jadikan sebagai modal kita membeli syurga, bukan untuk membeli BMW, bukan kita ambil kekayaan ni untuk beli Ferrari, istana yang besar, tak, itu kecil lagi. Orang zuhud punya pandangan dunia ni kecil, akhirat yang besar, surga yang besar. Kalau saya punya duit nak beli Ferrari, alah, cita-cita tu terlalu rendah, kata Abdullah bin Mubarak. Cita-cita saya adalah nak beli syurga. That's why saya nak kumpul duit ni nak beli syurga. Betulkah? Betul, itu yang berlaku. Justru walaupun Abdullah bin Mubarak ni tuan-tuan sangat kaya, dia terkenal sangat sering banyak sumbangan dia kepada umat Islam ni. Antara yang pernah beliau katakan adalah, beliau berkata, kalau bukan karena Malik bin Anas di Madinah, kalau bukan karena Ismail bin Ulayyah yang ada di Baghdad, kalau bukan karena Fudail bin Iyad yang ada di Mekah, saya tak nak berniaga. Dia cakap, maksudnya dia nak berbisnes bukan karena dia nak kayakan diri dia dan keluarga dia. Tak, ada setengah orang tuan-tuan berbisnes, niat dia adalah saya nak kaya, 7 turunan saya kaya. Tapi niat Abdullah Mubarak adalah saya nak bisnes karena nak menaja ulama-ulama besar macam ni. Pertama, Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik tuan-tuan siapa tak kenal kan? Beliau adalah ahli hadis dan ahli fiqh paling besar di zaman dia, pengasas mazhab Maliki. Siapa yang bagi sponsor dia setiap bulan? Abdullah bin Mubarak. Abdullah nampak Imam Malik ni ilmu dan potensi dia sangat besar. Kalau dia tersibukkan dengan perkara dunia, kena cari duit untuk anak isteri dia, akan menghalangi dia daripada menyumbang ilmu kepada umat Islam. Justru kata Abdullah Mubarak, awak tak payah fikir duit, aku bagi setiap bulan. Tengok sponsor. Karena Abdullah bin Mubarak ni kita boleh kenal Imam Malik. Selama ni kita selalu kenal Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama hebat. Sebenarnya kita perlu juga menghargai sponsor-sponsor di sebalik dia. Betul tak? Kalau bukan karena Abdullah bin Mubarak, kita tak kenal Imam Malik ni. Justru kata Imam Abdullah Mubarak, saya kenal ulama-ulama hebat yang mereka menyumbang banyak kepada umat Islam. Justru saya nak sponsor mereka. Kalau bukan karena nak sponsor mereka, saya tak nak berniaga. Saya tak minat pun kumpul duit nak berniaga ni. Hebat tu tuan-tuan. Itulah cara pandang orang yang zuhud. Itulah cara pandang orang yang merdeka, bebas daripada keinginan untuk popular, keinginan untuk kaya dipandang tinggi di dunia. Dunia ni kecil bagi mereka. Buat apa orang nak tengok saya? Yang penting adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, justru kembali kepada Abdullah Mubarak, beliau katakan kalau bukan karena Imam Malik, saya tak nak berniaga. Kalau bukan karena Fudail bin Iyad di Mekah, saya tak nak berniaga. Fudail bin Iyad pun adalah ulama hebat tuan-tuan, sangat hebat yang ada di Mekah. Nanti kalau ada masa dan kesempatan lain kita bincang tentang ulama ni. Kalau bukan karena Ismail bin Ulayyah yang ada di Baghdad, saya tak nak berniaga. Nah, Abdullah bin Mubarak juga tuan-tuan terkenal sebagai orang yang sangat sensitif kepada orang susah di zaman dia. Sangat sensitif. Pada satu hari tuan-tuan, kebiasaan Abdullah Mubarak adalah dia selalu datang ke satu tempat yang bernama Tarsus yang ada di Syria. Syria ada satu tempat nama dia Tarsus. Jadi antara bisnes Abdullah Mubarak adalah dia datang dari Afghanistan ke Tarsus dan duduk berapa hari di Tarsus ni. Biasanya apabila beliau tiba di Tarsus, akan ada satu budak ni, satu anak muda yang urus akomodasi dia tuan-tuan. Sewakan tempat, carikan tempat tinggal, carikan makan, urus semua keperluan-keperluan Abdullah Mubarak selama dia berada di Tarsus. Pada satu hari tuan-tuan, apabila Abdullah Mubarak sampai ke Tarsus, dia tak nampak budak ni.
tengok mana pemuda yang biasa uruskan saya nih, tak nampak. Dia pun tanya-tanya kepada orang-orang di sekitar, awak pemuda yang biasa jumpa saya nih, kalau saya datang ke Tarsus nih, mana dia? Saya tak nampak pada hari ini. Orang pun cerita, wahai imam, budak yang biasa layan tuan ni, dia tengah masuk penjara. Apa kes? Kata Abdullah Mubarak, kesnya adalah dia pinjam duit tak mampu bayar. Ini bukan kes kriminal bunuh orang atau tak. Dia pinjam duit tapi tak mampu bayar. Kata Abdullah Mubarak, okey, sekarang tunjukkan kepada saya siapa orang yang pinjamkan duit kepada dia tu. Ini mindset orang berjaya dalam Islam ni, tuan-tuan. Apa dia? Masalah orang lain adalah peluang untuk kita. Betul tak? Ini orang bisnes kan selalu macam tu pikir. Masalah orang lain adalah peluang bisnes untuk saya. Orang dalam satu kawasan misalkan suka nasi lemak, tapi tak ada orang yang jual nasi lemak. Peluang saya. Masalah orang lain adalah peluang untuk saya. Itu adalah mindset orang bisnes. Mindset orang yang zuhud, businessman yang zuhud adalah kesusahan orang lain peluang saya masuk surga. Betul tak? Kesusahan orang lain adalah peluang saya untuk masuk surga. Justru dia nampak budak ni bermasalah, budak ni menghadapi masalah. Ini peluang saya nak beli syurga. Betul tak? Tadi peluang dia adalah dia nak guna duit untuk beli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tanya, siapa yang pinjamkan duit kepada dia? Oh, si fulan. Okey. Abdullah Mubarak diam-diam pergi ke rumah orang yang pinjamkan duit tersebut. Dia katakan, wahai fulan, saya dengar awak pinjamkan duit kepada si budak tu dalam berapa dia tak mampu bayar, betul ke? Dia cakap betul. Berapa hutang dia sebenarnya? Hutang dia banyak nih Abdullah Mubarak, ratusan ribu. Abdullah Mubarak katakan, okey, saya nak buat deal sama awak. Saya akan bayar hutang dia dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya awak jangan bagi tahu sesiapa. Kalau awak bocorkan rahasia ni, no deal. Kita tak ada saya tak nak bayar. Jadi ini juga mindset orang alim, tuan-tuan ya. Orang alim ni dia buat kerja diam-diam, tak nak ditunjuk ke orang-orang. Beza dengan mindset orang kaya pada hari ini. Mereka nak buat apa semua kena di depan kamera, kena masuk dalam surat kabar, kena viral, itu kan. Mereka nak viral selalu, sebab viral maknanya adalah duit. Tapi bagi mindset orang zuhud yang hebat macam Abdullah Mubarak, sebaliknya viral adalah membahayakan diri saya. Sebab kemasyhuran atau kita melakukan sesuatu di hadapan orang ramai dapat membatalkan pahala amalan kita. Justru kata Abdullah Mubarak, saya bersedia membayar hutang dia, syaratnya awak jangan bagi tahu sesiapa. Awak setuju saya bayar sekarang nih. Orang itu pun katakan okey, saya setuju. Dia pun bayarkan kepada Abdullah Mubarak, kepada orang tersebut. Hutang dia ratusan ribu dibayar. Lalu kemudian Abdullah Mubarak habiskan urusan bisnes dia di Tarsus. Tak lama kemudian pemuda yang dipenjara tersebut berjumpa dengan Abdullah Mubarak. Dia baru saja keluar daripada penjara. Dia dengar Abdullah Mubarak ada di Tarsus. Dia lalu bertanya. Dia segera berjumpa dengan Abdullah Mubarak. Apabila berjumpa dengan Abdullah Mubarak, Ibnul Mubarak ni pura-pura tak tahu, tuan-tuan. Dia jumpa pemuda tersebut. Dia tanya, fulan, lama tak jumpa. Biasa kalau saya datang kemari awak selalu jumpa saya. Kenapa awak tak jumpa saya pada hari ini? Pada hari itu adalah hari terakhir Abdullah Mubarak nak pergi balik ke kampung dia. Jadi hari itu dia sudah siap-siap pack up barang, dah siap naik kereta nak jalan balik ke Afghanistan. Baru pemuda itu berjumpa. Lalu dia tanya, apa cerita awak ni? Kenapa awak tak jumpa saya selama saya duduk di Tarsus ni? Orang tu pun berkata, wahai imam, minta maaflah. Memang biasa saya melayan imam, tapi kali ini saya tak mampu, minta maaf berkhidmat, saya tak mampu berkhidmat. Kenapa? Sebab saya masuk penjara. Ibnul Mubarak lalu berkata, kenapa masuk penjara? Pura-pura tak tahu, tuan-tuan.
Dia katakan, karena saya pinjam duit, lalu saya tak mampu bayar. Terus macam mana sekarang ni? Kenapa awak boleh keluar daripada penjara? Dia jawab, ada orang bayarkan hutang saya. Ada orang bayarkan hutang saya. Ibnu Mubarak lalu tanya, siapa yang bayarkan hutang awak? Orang tu jawab, entahlah Imam, saya pun tak tahu. Saya cuma dibebaskan aja di penjara, ada orang kata ada orang bayarkan hutang saya. Jadi Ibnu Mubarak nak tes betul tak orang tu simpan rahasia atau tak kan? Siapa yang keluarkan? Tak tahulah Imam, saya cuma dibagi tahu ada orang yang sudah bayarkan hutang saya. Apa kata Ibnu Mubarak? Ucapkan alhamdulillah. Okey, sampai jumpa. Terus dia pergi keluar. Tak harapkan terima kasih sedikit pun. Tak harapkan ucapan pujian sedikit pun. Kenapa? Dunia kecil bagi dia. Betul tak? Dunia ni kecil, akhirat yang lebih besar. Kita ni tuan-tuan baru nak masuk ke dalam lift, betul tak? Kita bukakan, ada orang kawan pun masuk dalam lift, kita pegang lift supaya dia boleh masuk. Kita buka pintu misalkan untuk orang lain agar dia boleh masuk. Tiba-tiba orang tu tak ucap terima kasih sama kita, kita pun dah marah. Orang ni aku dah buka pintu buat dia, terima kasih pun tak. Itu bukan sifat orang yang zuhud, tuan-tuan. Orang yang zuhud macam Allah Mubarak, dia bayar ribu-ribu hutang orang lain. Tak harapkan terima kasih, tak harapkan pujian, tak harapkan apa-apa, melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda orang yang merdeka. Kemerdekaan yang sebenar, tuan-tuan, adalah ketika kita bebas daripada keinginan untuk dipuji orang lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah apabila kita bebas daripada ingin dilihat tinggi oleh orang lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah apabila kita bebas daripada keinginan untuk dikagumi oleh orang lain. Sebaliknya, kemerdekaan yang sebenar adalah apabila kita hanya mengharapkan semua itu, pujian, kemudian balasan, ganjaran hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para ulama selalu mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah ucapan deklarasi kemerdekaan seorang mukmin. Ucapan la ilaha illallah adalah deklarasi kemerdekaan seorang mukmin. Bermakna saya bebas dan merdeka. Saya melepaskan diri daripada semua tuhan-tuhan yang lain. Sama ada Tuhan berbentuk duit, sama ada Tuhan berbentuk pujian, sama ada Tuhan berbentuk populariti, sama ada Tuhan berbentuk apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang sebenar-benar. Apabila kita hanya mengharapkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadi hamba-hamba yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada masa lagi Tuan Imam ni? Mana Tuan Imam? Masih ada lagi? Kita sampai pukul 1 malam. Azan Isya pukul berapa? Sudah azan Isya? Boleh lagi? Okey. Saya rasa sekarang sudah pukul 8.47. Apa kata kalau saya pukul 9 saja berhenti? Boleh kita boleh? Boleh ya? Okey. Okey, masih ada 13 minit lagi. Saya nak bercerita tentang tokoh zuhud yang kedua. Kalau tadi kita tengok tokoh zuhud yang pertama, yaitu Abdullah bin Mubarak, orang kaya. Ada lagi tokoh yang masuk dalam list orang zuhud, tapi dia masuk dalam kategori penguasa atau tuan-tuan, orang yang punya jawatan tinggi. Para ulama sepakat bahawa ada satu orang ni punya jawatan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di satu negeri Islam ni. Namun pada masa yang sama dia masuk dalam tokoh zuhud yang paling tinggi juga. Saya nak tunjukkan perkara ni kepada tuan-tuan untuk kita tahu bahawa zuhud ini tidak bertentangan dengan harta. Zuhud ini tidak bertentangan dengan jawatan. Betul tak? Zuhud bukan bermakna kita tinggalkan harta sama sekali, bukan. Zuhud bukan bermakna kita tinggalkan jawatan sama sekali, bukan.
Yang dimaksud dengan zuhud adalah kita guna harta, kita guna jawatan untuk membeli syurga. Itulah zuhud. Ya, itulah zuhud. Kita guna harta yang Allah bagi kepada kita, jawatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk membeli syurga. Itulah zuhud. Bukan kita tinggalkan semua, saya tak nak jawatan, saya tak nak harta. Bukan. Zuhud adalah you pegang harta tapi guna dengan sebaik-baiknya. You pegang jawatan tapi guna dengan sebaik-baiknya. Siapa dia orang yang paling zuhud ni? Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenal tak tuan-tuan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dalam dinasti Bani Umayyah. Khalifah yang sangat soleh, khalifah yang sangat zuhud. Khalifah ni tuan-tuan, by the way, maknanya adalah raja yang menguasai kesemua kawasan yang ada di dunia Islam pada hari itu. Dunia Islam pada hari itu bukan kecil-kecil macam sekarang pecah-pecah, tak. Pada masa Bani Umayyah tuan-tuan, dunia Islam pada hari itu adalah super power yang lebih besar daripada Amerika pada hari ini, lebih besar daripada Rusia pada zaman ini. Kawasan tersebut meliputi semua kawasan yang ada di Timur Tengah sampai masuk ke benua Afrika dan hampir masuk ke dalam Andalus. Itu kawasan Bani Umayyah pada zaman itu tuan-tuan. Bayangkan, ini adalah kekuasaan yang sangat luas dan dipimpin oleh seorang manusia yang kita sebut sebagai khalifah. Maknanya ini adalah jawatan yang paling tinggi. Tak ada jawatan yang lebih tinggi daripada jawatan tu. Pada zaman dahulu tuan-tuan, di bawah khalifah ada raja-raja lokal. Raja-raja lokal disebut sebagai sultan, ada disebut sebagai malik, tapi semua berada dalam naungan khalifah. Nah, Umar bin Abdul Aziz khalifah, orang yang paling tinggi jawatannya di dunia. Namun pada masa yang sama, dia adalah seorang yang sangat zuhud. Ulama semua sepakat tuan-tuan mengatakan dia adalah seorang yang sangat zuhud. Orang yang sangat zuhud. Dari segi kehidupan, Umar bin Abdul Aziz ni dulu sebenarnya adalah masih keturunan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar ibn Khattab. Satu malam ceritanya tuan-tuan, Sayyidina Umar biasa selalu buat keliling-keliling Madinah, sering jalan, sering datang ke membuat sering pergi ke pelbagai tempat untuk mengetahui keadaan rakyat dia. Pada satu malam, Sayyidina Umar ibn Khattab pernah berehat. Satu hari dia selepas dia pusing-pusing, dia rehat di satu rumah, dia bersandar di rumah tersebut. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam rumah ada seorang perempuan tua berkata kepada anak perempuan dia. Dia katakan, "Wahai fulanah, kita esok nak jual susu supaya susu kita lagi banyak, untung kita pun lagi banyak, maka awak campurlah susu tu dengan air agar nampak banyaklah, nanti untung kita lagi banyak kan." Apa jawapan budak perempuan ni? Dia katakan, "Wahai ibu, tak boleh buat macam tu. Sebab Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab baru saja keluarkan perintah haram, dilarang untuk membuat penipuan atau scam dalam apa-apa jual beli, termasuk dalam jual beli susu. Jadi kalau kita campur air ke susu, nanti itu maknanya penipuan lah ibu." Apa jawapan ibu dia? "Allah awak ni, Umar tak tahu pun." Ya tak? Umar sekarang di rumah dia, kalau kita nak campur 1-2 liter, dia tahu apa? Tak akan tahu. Apa jawapan anak perempuan tersebut? Dia katakan, kalaupun Umar bin Khattab tak tahu, tapi Allah tahu. Umar apabila mendengar perkara ni, dia cakap, dia apa pikir tuan-tuan? Hebat ni perempuan ni ya. Hebat budak perempuan ni. Dia pun balik ke rumah, dia panggil semua anak-anak dia, laki-laki semua tu, dia katakan, "Wahai anak-anakku, siapa nak kahwin, bagi tahu saya. Kalau saya masih ada kekuatan, saya sendiri kahwin. Sayangnya saya sudah tua dah. Saya sudah tak mampu lagi kahwin. Justru saya nak kahwinkan dengan anak saya. Saya punya calon menantu cantik." Dia tak nampaklah orang tersebut cantik, tapi cantik akhlaknya.
Ini sepatutnya dibuat oleh calon-calon mertua nih kan. Siapa yang punya anak kena pikir menantu saya yang terbaik bukanlah menantu yang punya kereta besar-besar, tapi menantu yang takut Allah. Betul tak? Maka anak-anak Sayyidina Umar, ada yang nama Abdullah, ada yang nama Abdurrahman, dia katakan, ayah saya dah punya istri lah, saya tak nak kahwin lagi. Abdurrahman, macam mana? Saya pun dah ada istri, tak nak kahwin lagi. Lalu Asim, anak Sayyidina Umar, katakan, ayah saya belum ada istri, bolehlah kalau ada calon baik saya boleh kahwin lah. Kata Sayyidina Umar, awak saya kahwinkan dengan orang tersebut. Dia pun kahwinkan dengan anak perempuan ni. Dari perkawinan tersebut lahir seorang budak perempuan. Budak perempuan ni besar, kahwin dengan orang lain, melahirkan lagi seorang budak perempuan. Nah, budak perempuan ni yang kahwin dengan Abdul Aziz, lalu melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Maknanya masih ada keturunan Sayyidina Umar dari pihak ibu dia. Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan mula macam orang biasa, belajar dengan baik, lalu dapat jawatan menjadi menteri besar di Madinah. Selepas menteri besar di Madinah, dia dapat jawatan naik lagi menjadi khalifah. Dia pernah berkata tuan-tuan, innali nafsan tawaqah, saya ni punya cita-cita terlalu tinggi. Dia kata, cita-cita saya tinggi sangat. Waktu belum menjadi menteri besar, saya minat menjadi menteri besar. Selepas menjadi menteri besar, cukupkah? Tak. Minat saya ada lebih tinggi lagi. Saya ingin menjadi khalifah. Ya tak, cita-cita dia tinggi. Selepas jadi menteri besar, saya nak jadi khalifah. Selepas jadi khalifah, cukupkah? Tak. Kata Sayyidina Umar, kata Umar bin Abdul Aziz, selepas jadi khalifah saya nak lebih tinggi lagi. Apa dia? Saya nak masuk surga. Saya hebat tuan-tuan. Dulu waktu belum jadi menteri besar, nak jadi menteri besar. Lepas jadi menteri besar, saya nak jadi khalifah. Lepas jadi khalifah, saya nak masuk surga. Itu adalah cita-cita yang paling tinggi. Itu sebabnya saya katakan, orang zuhud ni punya pikiran paling cerdas, punya cita-cita paling tinggi. Dia tak cukup nak jadi khalifah saja. Cita-cita nak jadi perdana menteri saja tak cukup. Dia nak masuk surga selepas jadi perdana menteri. Wah, hebat tak? Nah, justru selepas dia jadi khalifah, dia guna jawatan tersebut untuk membeli surga. Itu sebabnya walaupun dia hanya berkuasa dalam 1-2 tahun saja, tapi sepanjang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang yang berhak atau layak mendapatkan zakat. Semua orang kaya. Sampai orang keluar nak bayar zakat, tak ada orang nak terima. Semua sempurna, hidup sejahtera di bawah naungan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang kita nak nih tuan-tuan ya. Jadi kita nak ada satu orang yang punya sifat zuhud seperti ini, sehingga menggunakan apa yang Allah bagi dan amanahkan kepada dia agar membawa kemakmuran kepada seluruh rakyat dan membawa dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saya nak cerita ni tuan-tuan, di akhir hayatnya Umar bin Abdul Aziz ni kononnya kena racun. Ada ramai musuh-musuh politik dia, lalu kemudian dia diracun. Selama beberapa hari dia sakit. Dan dia pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pernah berdoa, ya Allah, saya nak kalau meninggal dunia, saya nak ketika meninggal dunia, saya hanya berdua-dua dengan engkau saja. Saya tak ingin ada orang lain antara kita berdua. Jadi kalau saya nak meninggal hanya dengan Allah Subhanahu wa taala berdua-dua saja. Saya tak ingin ada orang lain nak tengok saya ataupun menjadi penghalang antara kita berdua. Nah, justru sepanjang dia sakit selama beberapa hari ini tuan-tuan, ada istri dia bernama Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan tuan-tuan adalah raja. Fatimah ni adalah putri raja. Dulu hidup happy, bahagia, kaya, mewah. Tapi selepas kahwin dengan Umar bin Abdul Aziz, dia kena lepaskan semua kekayaan dan kemewahan tersebut. Dia berkata, saya lebih suka hidup susah di bawah naungan suami saya berbanding saya hidup mewah tanpa suami tersebut. Jadi dia tinggal semua kekayaan tersebut, ikut suami dia. Nah, sepanjang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni tengah sakit, isteri dia selalu jaga tuan-tuan.
rawat hari-hari, tak pernah tinggalkan, selalu berada di tepi suaminya. Suatu ketika dia berkata, "Wahai suamiku, saya nak tinggalkan awak sekejap, boleh tak?" "Kenapa?" "Saya nak ambil barang sekejap, sambil nak rehat lah tuan-tuan, selama berapa hari lah dah penat kan. Saya nak rehat sekejap, saya tinggalkan awak sekejap, nanti saya datang balik, boleh?" Kata Umar, "Boleh, silakan awak keluar." Istrinya keluar tuan-tuan, baru duduk di depan pintu, rehat sekejap, tiba-tiba dia mendengar dari dalam bilik suaminya ucapan, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Ini satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa negeri akhirat itu telah Allah sediakan bagi orang yang meninggalkan kemewahan di dunia dan tidak menginginkan keburukan di dunia, kerusakan di dunia, dan balasan yang baik Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ucapan ini keluar dari dalam bilik Umar bin Abdul Aziz, diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu sebenarnya dia tengah nazak. Jadi ketika nazak tu dia tunjuk tilka darul akhirah, seolah-olah malaikat datang, "Awak nak stay tinggal di dunia terus ke atau nak pilih akhirat?" Dia katakan, "Saya pilih akhirat." Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tak lama kemudian tak terdengar suara apa-apa dari dalam bilik. Istri dia pun rasa pelik, kenapa tak ada suara apa-apa. Dia masuk ke dalam bilik, dia sudah meninggal dunia. Masya Allah, kehidupan yang sangat indah, hidup sangat berjaya dalam kehidupan, dan meninggal dunia dalam keadaan yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan para aulia, para zuhad, dan juga memberikan kita panjang usia dalam iman dan Islam, dan memberikan kita husnul khatimah dan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga Firdaus insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.